السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر تمم بالخير ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan rahmat daripada Allah kita dapat berjumpa pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama kama yafirruna al-ghanam 'anil dhi'b, fa idza kana kadhalik ibtalahum Allah ta'ala bi thalathati ashya'. Al-awwalu yarfa'u al-barakata min amwalihim والثاني سلط الله عليهم سلطانا جائرا والثالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, satu hari akan sampai satu zaman kepada umat aku. Umat aku akan menemui satu zaman, kata Nabi, yang mana kebanyakan daripada mereka melarikan diri daripada ulama seperti mana kambing melarikan diri daripada serigala. Dan apabila keadaan sedemikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalakan kepada mereka dengan tiga perkara. Yang pertama, diangkat berkat daripada harta-harta dan usaha-usaha mereka. Yang kedua, Allah akan menghempaskan kepada mereka dengan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, mereka akan keluar daripada dunia ataupun mati tanpa ada iman di dalam dada-dada mereka. Hadirin rahimakumullah, kita masih berada sekarang ni lah, hari ni, dalam pilihan raya. Tak habis lagi mengundi. Kebanyakan daripada kita merasa gelisah, pusing tentang apa yang bakal terjadi, dan sebahagiannya merasa biasa ya. Okey lah, tak ada apa, 5 tahun sekali berutin. Salah kita. Sebenarnya setiap daripada seorang Muslim perlu merasa gelisah, pusing, gusar, takut, kenaling setiap kali berlakunya pilihan raya. Kita tidak nak kecek soal politik, kita kecek soal masa depan umat Islam. Setiap kali berlaku pilihan raya, kita kena fikir apa bakal berlaku kepada Islam dan umatnya. Bagaimana agama kita akan dilayan selepas daripada ini. Walaupun kebanyakan daripada kita setiap kali pilihan raya kita fikir pasal ekonomi. Siapa nak buat turun harga barang, minyak lagu mana,
telur lagu mana. Itu ya dalam kepala kita. Sedangkan yang lebih besar daripada itu adalah tentang masalah umat, akidah, Quran, sunnah, di mana kita nak letak selepas pada ni. Sebab tu kita nak sebut dan tegaskan, mengundi juga ada kaitan dengan dosa pahala. Bila dia ada kaitan dengan masa depan umat, bila dia ada kaitan tentang Islam, maka kukuk mana pun dia ada kaitan dengan dosa dan pahala. Walaupun sebahagiannya menyindir ataupun buat main-main, dia kata mana ada, biasalah pakah tu pakah ni, susah. Tak, ada kaitan dengan dosa pahala. Memilih setiap perbuatan kita atas muka dunia ada kesan dia di akhirat kelak. Semua sekali. Kita nak masuk jamban depan, kita pilih kaki kiri ke kaki kanan. Kita pilih, kita ada dua kaki, nak masuk tandas kita memilih. Kalau kita nak pahala, kita masuk kaki kiri, dapat pahala. Masuk jamban pun ada kesan dia di akhirat. Pahala tu kesan. Kesan dia apa di akhirat? Pahala dia tak jatuh stokor, boleh buat, boleh jatuh tak. Kesan. Pilih selipar, pilih kaki nak masuk jamban pun ada kesan. Takkan nak memilih pemimpin tu tak ada kesan. Takkan nak memilih pemimpin yang nak mengatur negara, yang nak membawa negara ni, takkan tak ada kesan. Ada. Sebab tu sebahagian ulama dia kata kesan dia sama ada jadi dosa jariah ataupun pahala jariah. Sekali kita makah ni, dia boleh jadi dosa jariah ataupun pahala jariah. Masuk jariah tu apa? Maksudnya masuk sama-sama kita tak buat pun masuk juga. Tak nampak kita buat contoh. Kita buat contoh malam ni. Tak masuk adil lagi mukaddimah. Sebab suasana tu lagu tu. Contohnya tiba-tiba kiamat. Tiba-tiba kiamat. Lalu Allah dia kacau langit, kacau bumi tu, dia hampar ke kembali. Wa izal ardu muddat. Apabila bumi ni Tuhan hampar, lepas kenyuk Tuhan hampar semula. Dia kata berlakulah mahsyar, hisab. Dan hisab ni Tuhan akan bawa depan kita seorang-seorang. Kita boleh tengok hisab orang lain pun boleh tengok hisab kita. Contoh, tiba-tiba dia bawa lalu depan kita seorang lelaki yang dosa dia minum arak. Dosa dia banyak, salah satunya minum arak. Minum arak, bawa mari depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun soal. Tuhan soal. Kita translate ke bahasa Kelantan. Tuhan soal. Ada apa minum arak ni? Apa minum arak? Tak tahu ke arak tu haram? Apa minum? Dia kata ambo minum dia sebab ada jual. Tidak di Kelantan ni, di Johor tu. Di Johor. Tu contoh. Ambo minum ni ke ada jual. Arak tu ada jual. Ambo beli Ambo minum. Beli kedai mana? Ambo beli kedai kat rumah. Dia pun wayak nama kedai. Tuhan pun panggil tuan kedai mari. Apa mu jual dia? Arak. Haram ke? Dia kata ambo jual, ambo ada lesen. Ambo ada lesen sebab tu ambo jual. Siapa buat lulus pergi lesen? Siapa lulus lesen ni? Dia kata ada pegawai di kementerian. Dia tak boleh sebut kementerian apa. Kementerian tu beri lesen ke ambo. Panggil pegawai tu. Tuhan ni dia korek sosial. Panggillah pegawai tu. Pegawai tu kata lesen tidak ambo dulu. Lesen ni diluluskan oleh kementerian. Menteri buat lulus ni. Sudah kita panggil menteri tersebut. Panggil menteri. Dia kata kita dah bincang dalam kabinet. Semua menteri setuju untuk meluluskan arak ada lesen boleh jual. Lalu panggil semua menteri. Panggillah semua menteri. Menteri-menteri itu kata memang kami bersetuju. Cuma yang sainsnya Perdana Menteri sains keputusan itu lulu, beres, setuju. Dia cok tu lulu. Tu apa panggil Perdana Menteri. Buat apa lulu? Siapa beri izin lulu? Kenapa kamu tukar sains? Dia kata aku tukar sains sebab aku Perdana Menteri.
tu kuasa aku. Kuasa aku untuk saing tu. Oh, kuasamu saing benda haram jadi halal tu. Terus siapa beri mu kuasa? Dia kata hak beri aku kuasa tu rakyat. Rakyat hak pakuh aku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala panggil semua sekali rakyat hak pakuh dia tu, semua sekali kena azab, diseksa atas orang hak minum arak tadi. Kena cah belaka. Sebab mereka bersubahat menghalalkan perkara yang haram. Tu yang panggil dosa tu je kena belaka. Walaupun kita kata hamba tak ada kaitan, hamba duduk Kelantan, yang mu duduk Johor, tapi dah siapa pakar, siapa akak, siapa boleh beri kuasa dia untuk lulu. Sebab tu dia panggil dosa jariah. Kita duduk dari kubur untuk ibadah kita ni, main barasa apa tak pasal-pasal dosa minum arak masuk, dosa minum arak masuk, dosa minum arak, dosa judi masuk belaka, tak tahu main mana. Apa kena ke jasa kita pakar hari tu, kita tak buat. Tu baru atas orang minum sebotol seting sehari. Dah kalau sejuta seorang, sehari sejuta orang minum. Dia minum 10 ting, habis dosa tu masuk kita juga. Penuh dari kubur kita dosa. Dosa minum arak, dosa pusat pelacuran, dosa judi, dosa riba, dosa tambun-tambun. Tu kalau nak nampak. Kalau kita titih-titih ni, lagu tu dah cerita dia. Sebab tu mengundi ni dia ada kaitan. Lagu tu juga kalau orang hak Makkah, satu kerajaan, satu kepimpinan hak tak membenarkan perkara tu berlaku. Orang nak minum arak tak boleh, dia ni kaki arak, nak minum arak tak boleh. Tak dapat lesen tempat kita, Kelantan ni tak dapat. Jadi orang hari tu hak Makkah tu boleh pahala ke dia. Masuk sama-sama dia ni tidak terlepas semai Jumaat pun jarang-jarang. Apa mari pahala masuk. Jasa mengangkat kepimpinan. Itu sebab kepimpinan ini penting dalam agama kita. Memilih pemimpin itu penting. Bahkan kena belajar. Pemimpin ni kita kena tengok pemimpin yang ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok pemimpin, tengok situ. Bagaimana cara Rasulullah bawa rakyat dia. Pemimpin mestilah membawa rakyat dia supaya diredai Allah di dunia dan di akhirat. Bukan sejahtera di dunia ya. Bukan kenyang aja. Karena dia ada beza antara pemimpin dan penternak haiwan. Rasa kita sebut dah itu. Ada beza. Penternak haiwan, dia hanya fikir tentang makan, minum, tempat tinggal binatang dia. Tu je. Dia tak fikir dah lepas pada mampu binatang tu, panggil mampu binatang kan. Lepas pada mampu binatang tu nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Dia tak fikir dah kurban aku ni lepas mampu masuk syurga ke masuk neraka. Dia tak fikir dah. Kurban aku ni betul dah akidah kurban aku ni. Dia tak fikir dah pasal akidah kurban, syariat, akhlak kurban. Tak fikir. Kalau pemimpin, dia hanya fikirkan tentang makan minum rakyat dia, kenyang, harga barang murah, lagu tu lah. Dia melayan rakyat dia seperti melayan binatang. Sedangkan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin mestilah membawa rakyat dia masuk syurga. Kecek mudah. Rakyat dia mesti dibawa menuju ke arah keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Sejahtera di dunia. Dunia nak juga senang, selesa, harta, tapi bukan matlamat utama. Matlamat utama kita umat Islam ialah kesejahteraan di akhirat. Tu hak Nabi Muhammad bawa. Sebab tu yang mula-mula diajar oleh Nabi Muhammad kepada umat dia ialah akidah yang benar. Akidah yang sahih, yang benar. Dilatih di Mekah 13 tahun untuk pembentukan akidah. Islam ni dia bagi dua. Kecil mudah. Sebelum hijrah dengan selepas hijrah. Sebelum hijrah berkaitan dengan akidah. Tuhan dia latih umat Islam di Mekah. Nabi dia latih umat Islam di Mekah dengan tarbiyah untuk menjaga akidah. Latih bab akidah dasar. Yang kedua, latih untuk mempertahankan akidah apa pun hak mari. Kerana tu yang syahid masa di Mekah, syahid mempertahankan akidah. Yang diuji di Mekah mempertahankan akidah. Yasir mati sebab, syahid sebab mempertahankan akidah. Ayah yang Ammar bin Yasir. Sumayyah maknya Ammar mati sebab mempertahankan akidah. Dibunuh oleh Abu Jahal. Dia sula.
Dia tombok lembing tu di celah pohon, tubik ke perut tak silap. Dia bunuh cara lagu tu. Sebab mempertahankan akidah. Tu cara Nabi ajar umat dia. Lepas pada tu pergi pindah di Mekah dengan beberapa. Mekah tu cerita tu panjang pula. Cuma kita nak cerita kepimpinan, mestilah kita tengok lagu mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis tadi. Hadis tentang peristiwa akhir zaman. Nabi kata akhir zaman umat Islam akan lari daripada ulama seperti mana serigala melarikan kambing melarikan diri dari serigala. Ini satu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa akhir zaman memang akan berlaku lagu ni. Nabi sebut dah, ulama akan dijauhi pada akhir zaman. Difitnah, disakiti, disebut penunggang agama dan lain-lain. Ini berlaku sekarang ni. Ulama disakiti, ulama disindir, dibuat main-main. Bahkan ulama diberi gambaran yang buruk. Bila ulama kecek sikit, ni penunggang agama ni. Difitnah ulama. Kalau kita tengok anak-anak muda kita dulu ni, gitulah yang berlaku. Bila berlaku pertumbungan pandangan antara ulama dengan juhalat, orang akan penduduk dengan pandangnya orang jahil. Bertembung pandangan ulama dengan artis sekalipun, ulama tegur. Artis jangan pakai seksi-seksi sangat. Lalu dia kata ulama tersebut gila seks dan sebagainya. Itu berlaku. Nabi kata berlaku akhir zaman. Satu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melarikan diri daripada ulama. Kita tak dengar fatwa ulama, tak dengar pandangan ulama, tak mai ngaji di masjid pun sah juga. Melarikan diri daripada ulama, tak mai dengar ngaji di masjid. Rumah bira masjid ya kadang-kadang. Rumah bira masjid, tak mari dengar di masjid. Tu melarikan diri daripada ulama. Tak mendekati ulama. Akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peranan dan kemuliaan ulama dinafikan. Dinafikan kemuliaan para ulama. Ulama bukan maksum. Supaya kita juga ulama ni kecek ada salah ada betul. Bahawa apa kita nak pakai ulama? Betul ulama tidak maksum. Tapi ulama disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita menghormati para ulama. Ulama yang soleh yang amilin. Supaya mak ayah kita juga, mak ayah kita tak maksum pun. Mak ayah kita tak maksum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita taat kepada ibu bapa kita seolah-olah ibu bapa kita tu maksum. Disebut ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah tu gantung dengan ridha mak ayah kita. Allah dia nak ridha kita ni, dia tengok mak ayah kita ni ridha ke tidak kita. Kita ni anak durhaka ke tidak. Buatlah amal setara mana, taat setara mana sekalipun, soleh setara mana sekalipun, kalau kita anak durhaka, kita tak dapat keredaan Allah. Tak suruh semaya sejuta taat semalam pun, tak suruh baca Quran setara mana. Kalau kita akad suara ke mak ayah kita, maka tak akan dapat keredaan Allah. Seolah-olah sia-sia belaka amal ibadat. Lagu tu juga kita disuruh menghormati para ulama kerana ilmu yang terdapat di dalam diri mereka. Dan ulama disebut sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, bukan waris kerja dia saja, mewarisi kemuliaan dan penghormatan para nabi. Seperti mana umat-umat sahabat-sahabat nabi menghormati nabi, sebegitu juga kita disuruh menghormati para ulama. Kena hormat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua benda ini telah ternafi di zaman kita. Dengan adanya pandangan-pandangan baru, dengan adanya generasi-generasi baru, dengan adanya perkara-perkara baru, peranan ulama dinafikan. Bahkan disebut dah ni tak ada dah mazhab ulama. Kalau ada mazhab netizen dia sebut. Anak muda dia tahu mazhab netizen. Mazhab netizen ni mana-mana pandangnya hak dari Facebook, dari Twitter, hak tu hak betul, hak tu hak diterima. Kata Nabi SAW akan sampai masa tersebut, masa ulama dihina
Masa ulama tidak diambil menjadi pemimpin, siapa? Bila ni Dan ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akan dibalakan dengan 3 perkara. Kita akan ditimpa 3 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hilang berkat dalam hidup. Bila Nabi sebut mana benda tu akan berlaku dan memang berlaku. Hilang keberkatan dalam diri, sama ada seseorang yang menghindari para ulama ataupun satu masyarakat yang menghindari para ulama. Hadis ni tidak terkena atas orang seorang saja. Hadis ni terkena juga atas masyarakat, negeri dan negara yang menjauhkan diri daripada ulama, yang tinggal ulama. Yang pertama, hilang berkat. Kalau orang hilang berkat diri dia, hilang ketenangan dalam diri dia. Hilang berkat ni bukan hilang piti. Hilang berkat ni hilang ketenangan dan kebahagiaan dalam diri dia. Dapatlah piti setara mana pun, tak kena-kena. Ataupun awak dapat piti, ada selalu masalah. Boleh bonus 1,500. Punya khabar nak boleh bonus 1,500. Boleh ya bonus, anak sakit lah, kereta rosak lah, bateri kondel lah, begitu. Habis 1,500. Tak cukup. Piti banyak, ke anak sakit, ke bini sakit, ke gitu, ke gini. Dia hilang berkat. Hidup tak tenteram, jiwa tak tenang. Kadang-kadang dia mari rasa serabut, tak pasal-pasal, tak tahu mari ke mana. Tu kalau atas diri. Kalau atas masyarakat tersebut masyarakat yang tidak tenteram. Bila dia menjauhkan diri daripada ulama, tidak mendapat nasihat ulama, maka sesak dia. Masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang serabu, masyarakat yang tidak tenteram, masyarakat yang balah dan sebagainya. Itu berlaku. Yang kedua, kesan dia, iaitu dia hempas kepada kita pemimpin yang zalim yang menjadi pemimpin. Pemimpin yang membawa kesesatan di dalam perkara-perkara yang telah diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan iqab, akan denda dia dengan pemimpin yang zalim. Lari daripada ulama. Pemimpin yang zalim yang membawa kesesatan dari 4 penjuru. Sebut tadi, bila sebut zalim, bukan zalim dia sudut dunia ya. Zalim dia sudut akidah. Kesesatan di sudut 4 penjuru, iaitu dia membawa kembali jahiliyah yang telah dihilangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa masa Nabi ada hari itu? Rasa kita sebut dah hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia mari diutuskan ke dunia, dia memperbaiki 4 perkara utama. Nabi baiki 4 benda. Sebelum pada Nabi mari, sebelum pada Nabi dilahirkan, seluruh muka dunia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat sebut sini hari itu, Nabi dilahirkan dalam keadaan seluruh muka dunia ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia kafir, kecuali beberapa minoriti yang masih memegang agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada di Mekah dan di Madinah. Tempat-tempat lain semua kafir. Di India kafir seluruhnya, Cina kafir, Parsi, Rom, tanah dipanggil tanah timur ni, Nusantara, semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur sesat dari sudut keempat-empat sudut. Sudut akidah dia sesat, sudut politik dia sesat, sudut ekonomi sesat, dan sudut sosial sesat. Manusia ni ada 4 perkara ni, akidah, politik, ekonomi dan sosial. Nabi bila dia diutuskan, dia betul 4 perkara ni. Akidah hak sesat, dia betul. Politik yang tidak bersandarkan kepada akidah Islam,
tidak meletakkan Al-Quran dan Sunnah di atas sekali. Nabi buat tu. Bila Nabi masuk Madinah, Nabi buat piagam Madinah. Saqifah Madinah tu, piagam Madinah tu ada 47 bab tak silap. Yang pertama je meletakkan Al-Quran dan Sunnah di atas sekali. Al-Quran dan Sunnah menjadi perundangan yang atas sekali. Mana-mana perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, dia terbatas secara automatik. Keluar satu pandangan ataupun perancangan, tiba-tiba pandangan ini bercanggah dengan Al-Quran, batal. Politik. Ekonomi, Nabi bawa ekonomi yang mengharamkan riba. Nabi mula-mula dia masuk ke Madinah, dia mengharamkan riba, yang menyebabkan pasar-pasar Yahudi mampu kerah. Sebab Yahudi ni dia hidup dengan riba. Perniagaan Yahudi ni dia hidup dengan riba. Jadi bila Nabi SAW mari, dia haramkan riba secara keseluruhannya, menyebabkan pasar-pasar Yahudi, bangsa Yahudi ni bankrupt. Lalu timbullah pasar-pasar orang Islam, Uthman, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Lepas tu Nabi dia mari, dia bawa kemasyarakatan sosial Islam. Dia sudut tidak ada kasta, tidak ada macam-macam. Kita sebut pada ni kalender. Jadi masyarakat Islam, kau lari daripada ulama, Tuhan akan balakan dengan pemimpin yang sesat dari sudut empat perkara ni. Barangkali kita tak berasa, moga sesat-sesat ni dia tak jadi senuk perut, tak jadi pening kepala, tapi kita berada dalam kesesatan tersebut. Tak payah tengok jauh, kita tengok tempat kita. Betul ke akidah? Kok akidah sesat? Kita nak kata kafir tak kafir, kafir ni dia lain, ni sesat. Akidah negara kita, akidah yang sahihah ke ataupun akidahnya sesat? Katanya Abah berkata akidahnya sesat. Sebab akidahnya sekular, akidahnya liberal. Ini semua akidah-akidah yang sesat. Bukan kufur, sesat. Sekular dia sesat, liberal sesat, plural, sosial, komunis, semua ni komunis ni kafir. Semua akidah ni semua akidah yang sesat, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah negara. Politik negara kita seperti politik yang dikehendaki oleh Rasulullah ke tidak? Adakah perundangan negara kita ni yang tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah ataupun benda lain? Tak. Perlembagaan negara kita ke atas sekali ialah perlembagaan negara, bukan Quran, bukan Sunnah. Sebab tu hukum-hukum yang berkaitan dengan perundangan Islam tak terdapat di negara kita. Dari sudut politik, negara kita bukan negara Islam. Kalau bukan negara Islam, negara kafir ke? Tak. Bukan negara kafir. Kalau mengikut Profesor Dr. Said Saleh Sawabi, pakar hadis dan sirah Universiti Al-Azhar, bila kita catch dengan dia sebut negara atas muka bumi ni ada 3. Negara Islam tulen, dia kata negara Islam tulen. Hak tu tak ada, dia kata lah ni. Yang kedua negara kafir, hak tu macam Amerika, Brazil apa tu kafir. Yang ketiga dia bagi kepada darul fisq, negara fasik, dia kata. Negara fasik, negara yang akidah pokok dia tu Islam, dia majoriti Muslim. Lepas tu pula diamalkan syiar-syiar Islam di dalamnya. Ada masjid, ada sembahyang Jumaat, ada gitu gini. Cuma dia tidak berakidah dengan Al-Quran dan Sunnah sepuh zaman Nabi. Jadi disebut negara fasik. Maknanya negara kita ni negara fasik kalau ikut pembahagiannya. Itu dari sudut politik. Dari sudut ekonomi, tidak ekonomi Islam. Ekonomi negara kita masih berasaskan riba. Ekonomi negara kita riba, ada benda-benda hak kapital, semua ada lagi. Maknanya tidak Islam juga dari sudut itu. Yang keempat, dia sosial dan kemasyarakatan.
masih tidak diamalkan cara masyarakat Muslim. Masih ada lagi pergaulan bebas, masih ada lagi perkara-perkara lara, masih ada lagi benda-benda hedonism. Hedonism ni dihalalkan. Hedonism ni maksudnya hidup yang bermatlamatkan hiburan, masih diamalkan. Dalam TV kita boleh tengok, lepas Akademi Fantasia ada Gegawa Ganza, ada begitu begini, semuanya sekali mengajar dan melatih anak-anak muda supaya hidup dalam hiburan. Ni bukan kemasyarakatan yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dia masuk kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia masuk kota Madinah, antara perkara hak Nabi mula-mula perkemaskan selepas daripada mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, Nabi buat masjid dan memperkukuhkan ibadat. Dan Nabi memperkemaskan ibadat, memperbanyakkan ibadat. Nabi mengajak supaya semua umat Islam supaya banyak ibadat. Buat masjid, Nabi pun buat qiyamul lail. Siapa-siapa Nabi ni dia berqiyam bekok kaki-kaki. Nak ajak umat dia. Sedangkan dia dah maksum. Nabi maksum, Nabi tak semayang pun tak ada masalah, tak semayang tahajud tak ada masalah. Pemimpin mesti menitik beratkan ibadat rakyat dia, menekankan tentang pengajian agama Islam kepada rakyat dia. Dia kena ajar fardu ain kepada rakyat. Kalau dia tak kena ajar, dia kena buat kelas-kelas nak ajar. Itu pemimpin. Tapi tempat kita ni, pemimpin boleh joget, pemimpin nari, pemimpin nyanyi. Ada pemimpin boleh mengajar, tapi orang boleh mengajar tadi ya firruna minhu, pakat lagi belakang tinggal. Pakat pergi ke hak boleh menyanyi, hak boleh berjoget. Maknanya negara kita sekarang dibalakan oleh Allah dengan empat perkara ni. Dibalakan oleh Allah dengan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ni tak semestinya jumpa kita je kerak kok sepak ke dak. Kira dia menyesatkan kita daripada empat perkara ni, zalimlah dia. Zalim. Tak nampak atas muka dunia, tapi di akhirat nampak. Sebab tu akhirat Tuhan cerita pemimpin dan rakyat balah dalam neraka. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim da'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, kami atas muka dunia hari itu ata'na sadatana, kami ikut pembesar-pembesar kami. Tak nampak. Inna ata'na sadatana, kami turut YB kami. Baru nampak. Ya Allah, kami atas muka dunia hari itu kami turut YB kami. Kami turut Perdana Menteri kami. Fa'adalluna as-sabila, tiba-tiba mereka menyesatkan kami daripada jalan yang diredai oleh kamu. Sesatkan kami di sudut akidah, sesatkan kami di sudut politik, sesatkan kami di sudut ekonomi, sesatkan kami di sudut sosial. Sesat kami ya Allah. Rabbana atihim da'faini minal azab. Ya Allah, beri khabar azab kepada mereka. Ya Allah, gandakan azab kepada mereka. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan sebesar-besar laknat. Dia lagi balas dan neraka. Dia tak puas hati. Dia gamuk, dia undi hari itu, dia pakar hari itu, okey dah, boleh membawa kepada keredaan Allah, senang dah. Dia azab dengan 4 perkara, disesatkan 4 perkara, dia azab oleh Allah dengan 3 perkara. Kerana melarikan diri daripada berpandukan dengan ulama, lari diri daripada berpegang dengan pandangan ulama. Dan pandangan ulama yang harus kita pegang ni seluruhnya. Kadang-kadang kita pegang bab fiqh, bab tauhid, bab nikah kahwin. Bab politik tak pandai. Apa ni ulama berpolitik? Tak boleh. Dekat ulama lah patutnya pegang politik. Sebab tu Nabi ni masa cerita dia katakan Banu Israel tasusuhumul anbiya. Ada pun Bani Israel yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka, ketua-ketua mereka ialah para nabi. Kerana nabi ni dia tahu cara nak bawa umat sejahtera di dunia dan di akhirat. Lalu kita ni kita tak ada nabi. Kita tak ada nabi.
tapi kita ada ulama yang mewarisi kerja-kerja Nabi, pandangan-pandangan Nabi dan kemuliaan Nabi. Jadi bila kata apa ulama berpolitik, kita kena kata ulama lah kena berpolitik. Hak lain hak jadi kucahannya habis. Kita tak nampak kucahannya sebab tak pergi, tapi kucahannya di sudut akidah, syariat, akhlaknya, kerana tidak ulama yang memimpin. Kita duduk Kelantan tak nampak mana, acu kita duduk Johor ke Penang ke. Kita nampak. Acu pergi Penang, acu pergi Johor. Kita tengok bagaimana cara hidup masyarakat Islam sana. Orang Islam bagaimana? Ambil pergi Penang, kita pergi Penang hari itu, rumah adik. Hak duduk di balasah-balasah Bangla, Rohingya, anak Melayu, kelak malam, pergi patah malam-malam. Bala dah tu, bala. Begitu. Itulah jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata dia akan berlaku dan memang telah berlaku. Masyarakat Islam yang melarikan diri daripada ulama seperti mana kambing melarikan diri daripada serigala. Takut kepada ulama, membenci ulama. Lalu Allah akan membalakannya dengan 3 perkara yang mana ketiga-tiga berlaku. Yang pertama, hilang berkat dalam hidup. Yang kedua, dihempaskan kepada kita pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga dan terakhir, meninggal dunia ataupun keluar daripada dunia tanpa ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lari daripada ulama, dia menjadi sesat. Kerana ulama adalah punca hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ada satu hadis kita baca yang terakhir. Satu hadis tentang punca sesat umat akhir zaman. Nabi SAW menyebut, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu fadallu wa adallu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah tak akan menghilangkan ilmu dan keberkatannya. Ilmu dan keberkatan ilmu Tuhan tak hilang dengan cara tarik daripada manusia, daripada ulama tu lagu tu. Contohnya ulama tu seorang alim, tiba-tiba Allah cabut ilmu dia hilang. Tak cabut lagu tu. Tetapi Allah menghilangkan ilmu, keberkatan ilmu, petunjuk dan hidayah dengan cara mematikan para ulama. Allah nak sesak manusia, nak tengok manusia setara mana, dia mati para ulama. Dia memang lagu tu berlaku. Akhir-akhir ni kekek mati. Ulama mati. Hak jahil tak mati-mati. Hak jahat kita cakap tunggu dia mati. Tak mati Datuk ni, kita kata. Contoh. Hak jahat-jahat tu tak mati. Kau ngenak pak tua. Dia umur dia. Kita fikir. Ulama mati. Akhir sekali ilmu khazanah yang ada dalam para ulama tu hilang. Tinggallah seorang dua kau alim. Kau lain kan ustaz-ustaz kau ces pahamba ni ada lah. Guru agama ada, ulama tak ada. Habis. Kita boleh kutip di Kelantan ni tinggal berapa orang dah. Di Fatwa ni tinggal berapa orang dah. Tanah Arab tinggal habis. Akhir sekali bila ulama dah tak ada, maka manusia akan mengambil orang-orang jahil menjadi pemimpin mereka. Dan mulai tak sidah ke ulama mati, dia pun cari orang jahil. Fasu'ilu, maka orang jahil ni mereka disoal tentang masalah-masalah berkaitan dengan agama. Fa'aftau, dan dia jawab. Jahil tapi nak jadi ketua, lalu jawab. Orang tanya dia jawab. Fadallu wa adallu, kata Nabi, dia sesat dan menyesatkan. Maknanya akhir zaman manusia akan saling menyesatkan. Dia sesat dah, dia cari pemimpin hak jahil, hak sesat. Dia tanya pula, dia berpandukan pemimpin tersebut, dia ikut pemimpin tersebut sesat berlaku.
Jadilah manusia yang nama saja Islam, nama saja Islam, tapi mati dalam keadaan sesat, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhir zaman. Nabi kata akan dibalakan kepada umatku. Umat aku tu kita. Okay. Jadi itu kesan dia. Bila kita melarikan diri daripada ulama, ataupun kita menjauhkan diri dan membenci ulama, ataupun tidak mengikut kata-kata ulama, tiga perkara itu akan berlaku. Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang berkat, diazab dengan pemimpin yang zalim, dan meninggal dunia tanpa ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya besar jugalah masalah yang akan timbul jika kita meninggalkan para ulama. Gitu. Dan kesimpulannya, kita kena sama-sama mendekati para ulama dan menghadiri majlis-majlis ilmu mereka, menghadiri majlis ilmu para ulama. Gilah kat ulama, mana-mana ulama duk ngajar, ulama besar duk ngajar, kita pergi, supaya malaikat yang berada dalam majlis ilmu tersebut menjadi saksi kita di akhirat. Dia ni ngaji kali tu, ni kita pergi Terengganu nak tengok mak kilau ya, sanggup pergi Terengganu apa sebut hari tu. Ada Tok Guru Haji Hadi ngajar tafsir 3 kali khatam. Tok Guru Haji Hadi ni ngajar tafsir di Masjid Jadi Marang kali ketiga, 2 kali dah khatam. Makan masa puluh-puluh tahun, tak silap 40 tahun, 30 tahun mengajar tafsir, pahulai-ulai. Sekali habuk tak pergi buat kita. Tak sekali habuk tak pergi. Tapi bila mak kilau hari tu, muka kita tak ada panggil, okay? Pakat pergi Ganu belaka nak tengok mak kilau. Jadi usah mak kilau pada Tok Guru lagi. Sanggup pergi jauh untuk nak tonton filem, tapi nak ngaji agama tak pergi, dekat rumah tak mari. So kalau nak pergi Terengganu pada dekat ni tak hari juga, rumah dekat tu ya. Gitu dah. Maknanya kesan besar jika kita menjauhkan diri kita dari para ulama, apatah lagi mencelanya, mencela ulama, menghina ulama, memfitnah ulama. Fitnah ulama penting dirilah, menunggang agama lah. Kalau kita tak jelas, tanya. Kalau kita tak berhati, tanya. Nak kecap tu panjang pula, masa habis. Setakat tu Rasulullah ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.